Assalamualaikum dan hello semua, saya Nur Syazlani Fitri Takhir, nomor metrik PA23111193. Hari ini saya akan membentangkan secara ringkas latar belakang Liberation Tiger of Tamil Eelam di Sri Lanka. Sri Lanka ialah negara demokrasi tertua di Asia dengan politik yang sangat aktif dan penuh persaingan. Dalam usaha memacu undi, ahli politik ini sering menggunakan agenda pro-Sinhala seperti mempertahankan agama Buddha dan menolak dasar pro-minority. Menurut Imtiaz 2024, pendekatan ini sebenarnya menyumbang kepada ketegangan etik dan menolak penyelesaian politik yang inklusif. Dalam konteks inilah, munculnya Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE. Menurut T. Silva 2005, LTTE ialah kumpulan militan yang ditubuhkan pada tahun 1976 dengan tujuan mewujudkan negara bebas bagi etnik Tamil. Organisasi ini terkenal dengan serangan pengganas seperti pengeboman berani mati, pembunuhan dan serangan bersenjata. LTTE akhirnya ditewaskan oleh tentera Sri Lanka pada tahun 2009 dan ketuanya Velupillai Prabhakaran turut terbunuh. Namun selepas kekalahan itu, LTTE tidak lenyap sepenuhnya. Mereka ini mengubah modus operandi mereka daripada serangan fizikal kepada perjuangan melalui propaganda dalam talian, usaha melobi dan tindakan undang-undang. Kumpulan ini menggunakan media sosial, identiti palsu dan rangkaian diaspora untuk mempengaruhi naratif antarabangsa serta menarik penyokong baru. Strategi ini menimbulkan ancaman keselamatan kerana berpotensi meradikalisasi individu dan mengekalkan sentimen pro-LTTE. Secara ringkasnya, perkembangan LTTE selepas 2009 menunjukkan peralihan dari perang bersenjata kepada perang maklumat, iaitu satu bentuk ancaman yang lebih senyap tetapi tetap berkesan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azharul Fikri bin Amran dan nombor metrik saya adalah BA23110176. Di sini saya akan menerangkan tentang ideologi dan struktur organisasi yang berada di dalam LTTE. LTTE mempunyai ideologi iaitu pemisahan wilayah dan pembentukan negara Tamil yang bebas. Perkara tersebut dapat dilihat dengan LTTE berusaha untuk memisahkan wilayah utara dan wilayah timur Pulau Sri Lanka daripada kerajaan pusat Sri Lanka. Selain itu juga, LTTE juga berusaha dalam membentukkan negara Tamil yang bebas di mana etnik Tamil boleh hidup tanpa diskriminasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang struktur organisasi yang berada di LTTE. Yang pertama adalah sayap pententeraan atau Tamil Tiger atau lebih dikenali sebagai tentera darat. Yang kedua adalah pasukan laut Sea Tiger dan seterusnya pasukan udara Air Tiger. Selain itu juga di kawasan yang dikuasai oleh LTTE terdapat juga polis mahkamah yang berada di dalam kawasan tersebut. Selain itu, cara LTTE mengekalkan keutuhan ekonomi mereka dengan menguasai kawasan-kawasan tersebut adalah dengan mengenakan kutipan cukai di kawasan yang mereka kuasai. Berikut merupakan uniform yang digunakan mengikut unit masing-masing. Uniform yang berwarna hijau merupakan uniform bagi unit sayap ketenteraan. Perkara tersebut memudahkan mereka untuk membuat rondaan di dalam kawasan hutan. Seterusnya, uniform yang berwarna biru cair merupakan uniform bagi unit pasukan laut ataupun Sea Tiger. Dan akhir sekali, uniform yang berwarna kelabu merupakan uniform bagi unit pasukan udara ataupun Air Tiger. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Nurul Alfiana. Pembentangan kita hari ini akan berfokus kepada 4 teras taktik ketenteraan yang digunakan oleh Liberation Tigers of Tamil Eelam atau dikenali sebagai LTTE yang menggariskan sifat organisasi tersebut sebagai pengganas. Yang pertama, serangan bersenjata berani mati. LTTE ini terkenal kerana merupakan perintis pengguna serangan berani mati secara meluas di arena global. Taktik ini yang dilaksanakan oleh unit Black Tigers bukan hanya untuk membunuh tetapi juga untuk menggugat kestabilan psikologi dan mendapatkan liputan media yang luar biasa. Ini adalah ciri khas peperangan tidak konvensional yang bertujuan untuk mencapai impak strategik yang maksimum. Seterusnya, LTTE juga menarget orang awam di mana ia secara sistematik menggunakan orang awam tidak bersenjata sebagai sasaran utama. Aktiviti ini termasuk pengeboman di tempat awam seperti bank, stesen bas dan pasar.
serta melaksanakan pembersihan etnik seperti pengusiran paksa Muslim. Sehubungan dengan itu, penargetan orang awam adalah pelanggaran berat Undang-undang kemanusiaan antarabangsa ini menunjukkan kekurangan penghormatan terhadap kehidupan orang tidak bersalah. LTTE juga menggunakan pembunuhan sebagai alat politik untuk menghapuskan saingan dan mewujudkan monopoli kuasa. Terdapat 2 ahli politik berprofil tinggi yang mati akibat keganasan LTTE. Yang pertama, Rajiv Gandhi. Beliau merupakan bekas Perdana Menteri India yang dibunuh oleh pengeboman bunuh diri pada tahun 1991. Yang kedua, Rana Singhi Premadasa. Beliau merupakan Presiden Sri Lanka yang dibunuh oleh pengeboman diri pada tahun 1993. Di samping itu, penggunaan kanak-kanak dan perekrutan secara paksaan. LTTE juga dikesali kerana terlibat dalam penggunaan kanak-kanak dalam pertempuran aktif. Kanak-kanak bawah umur termasuk remaja perempuan direkrut secara paksa dan diindoktrinasi. Taktik ini digunakan untuk mengisi barisan mereka apabila sokongan sukarela berkurangan. Satu petanda jelas bahwa perjuangan mereka bergantung kepada eksploitasi yang kejam. Pembunuhan ini bersama-sama pembasmian pemimpin Tamil moderate yang lain membuktikan bahwa LTTE cenderung kepada keganasan total untuk mencapai matlamat politik mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Azrina bin Salbini, saya akan membentangkan mengenai kejatuhan dan juga implikasi. Yang pertama adalah tamatnya perang saudara di Sri Lanka, di mana setelah kejatuhan LTTE pada Mei 2009 menandakan bahawa berakhirnya perang saudara di Sri Lanka yang berlangsung selama 26 tahun. Ini juga merupakan bahawa konflik yang paling panjang di Asia Selatan dan juga memberi kesan besar kepada struktur politik dan juga keselamatan negara. Berikut adalah 4 implikasi mengenai kejatuhan LTTE. Yang pertama adalah dakwaan pelanggaran hak asasi manusia oleh LTTE dan juga kerajaan Sri Lanka, di mana sepanjang perang tersebut, kedua-dua pihak LTTE dan juga kerajaan Sri Lanka yang berdepan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu yang sering dibangkitkan, termasuk penggunaan kanak-kanak sebagai tentera, serangan terhadap kawasan awam, serta penyiksaan. Ini juga menunjukkan bahawa konflik ini bukan hanya pertempuran ketenteraan tetapi turut memberi impak besar kepada golongan yang tidak bersalah. Yang kedua adalah krisis kemanusiaan besar dengan ribuan korban awam, di mana di fasa akhir perang dianggap antara fasa yang paling tragik kerana ribuan orang awam Amil telah pun mati terbunuh akibat pengeboman dan juga pertempuran yang sengit. Mengikut laporan antarabangsa telah menggambarkan bahawa keadaan ini merupakan krisis kemanusiaan yang paling memerlukan perhatian global. Yang ketiga adalah pengukuhan kuasa politik dan ketenteraan kerajaan Sri Lanka, di mana setelah kejatuhan LTTE juga mengukuhkan kuasa politik kerajaan Sri Lanka, khususnya di bawah Presiden Mahinda Rajapaksa, di mana kerajaan tersebut telah menggunakan kemenangan ini untuk meluaskan kawalan politik dan juga ketenteraan di seluruh negara. Ini juga sekaligus telah mengubah dinamik kuasa selepas perang. Dan yang terakhir adalah diaspora Tamil terus memperjuangkan keadilan autonomi. Walaupun LTTE sudah bertumbang, tetapi perjuangan masyarakat Tamil tidak berakhir. Diaspora Tamil di luar negara juga seperti UK, Kanada dan juga Eropah terus memperjuangkan isu hak minoriti, penyiasatan jenayah perang dan juga tuntutan autonomi bagi masyarakat Tamil di Sri Lanka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafira, nomor matriks BE231600803. Saya akan menyampaikan kesimpulan keseluruhan mengenai LTTE di Sri Lanka. Kesimpulan ini merangkumkan kontroversi utama sepanjang konflik dan pelanggaran hak asasi manusia serta status LTTE pada masa kini. Konflik LTTE di Sri Lanka berpunca daripada ketidakadilan terhadap minoriti Tamil yang akhirnya berkembang menjadi perang saudara yang panjang dan penuh kontroversi. Sepanjang konflik LTTE dituduhkan melakukan pelbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk merekrut kanak-kanak sebagai tentara serta memaksa diaspora Tamil di Kanada, United Kingdom dan Eropah menyumbang dana melalui ukutan keselamatan keluarga. LTTE juga bertanggung jawab terhadap serangan besar ke atas orang awam seperti tragedi Pelia Godela 1992 dan Kitan Kudi 1990 yang menunjukkan corak serangan tanpa membezakan antara sasaran ketenteraan dan orang awam.
Namun, kritikan tidak hanya tertumpu kepada LTTE saja. Kerajaan Sri Lanka turut dituduh melakukan serangan tidak bersasar, pembunuhan beramai-ramai, serta penindasan terhadap masyarakat Tamil sehingga banyak organisasi antarabangsa mendesak agar siasatan bebas dijalankan demi memastikan keadilan kepada semua pihak yang terjejas. Selepas kejatuhan LTTE pada 2009 dan kematian pemimpin mereka yaitu Belu Pillai Prabhakaran, LTTE tidak lagi aktif sebagai kumpulan bersenjata. Walau bagaimanapun, elemen perjuangan mereka masih wujud dalam diaspora melalui advokasi politik dan hak asasi manusia, bukan melalui keganasan. Kerajaan Sri Lanka serta negara luar seperti India, Amerika Syarikat, United Kingdom, dan Kesatuan Eropa masih mengiktiraf LTTE sebagai organisasi pengganas. Dan pada tahun 2024, Sri Lanka sekali lagi menyenarai hitam pertumbuhan diaspora yang dianggap berkaitan dengan LTTE. Pada masa yang sama, lebih 12.000 bekas anggota LTTE termasuk ratusan bekas kanak-kanak tentara telah melalui proses rehabilitasi. Namun, ramai masih berdepan stigma, kesukaraan pekerjaan, serta trauma psikologi. Kajian akademik terkini juga menunjukkan kadar PTSD dan kemurungan yang tinggi dalam kalangan bekas pejuang dan masyarakat Tamil yang terjejas. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa konflik LTTE meninggalkan kesan politik, sosial, dan psikologi yang mendalam. Walaupun LTTE sudah tidak lagi beroperasi secara ketenteraan, isu berkaitan hak asasi manusia, trauma pasca perang, dan ketegangan etnik masih berlanjutan. Justru, masa depan Sri Lanka bergantung kepada usaha rekonsiliasi, keadilan, dan sokongan berterusan kepada semua mangsa perang agar keamanan jangka panjang dapat dicapai.